Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. So ni adalah sembang santai pertama anjuran Malaysia Research Institute for Vocational and Education Training, MyReVET. So sesi-sesi sembang macam ni kita akan bawakan dari semasa ke semasa, terutama sekali untuk membicarakan tentang isu-isu yang berkaitan TVET dan isu semasa yang berkaitan dengan TVET lah. So untuk kali ini kita bawakan julung-julung kalinya kita bawakan pengarah MyReVET sendiri, iaitu Profesor Madya Dr. Razali bin Hassan, untuk mengulas satu topik yang menarik tentang relatif pelaksanaan agenda TVET dalam rancangan Malaysia ke-12. So selamat datang Prof. Terlebih dahulu kita untuk kita sembang-sembang ni, mungkin Prof boleh jelaskanlah tentang apa itu TVET, sebab saya rasa ramai mungkin yang masih lagi belum jelas apa definisi TVET dan juga macam mana ekosistem TVET dekat Malaysia ni. Okay. Terima kasih Dr. Fazli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahmat dan juga salam kecemerlangan. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada staf dan juga pihak yang menganjurkan program ini, walaupun kita di bawah satu institut, iaitu Institut Pendidikan dan Latihan Vocasional Malaysia. Jadi izinkan saya untuk menerangkan sedikit tentang peranan institut ini. Institut Pendidikan Latihan Vocasional Malaysia ini ditubuhkan ataupun wujudnya pada tahun 2019. Jadi institut ini adalah institut yang mungkin ramai yang tidak mengenali lagi institut ini. Ia dikenali sebagai MyReVET, Malaysia Research Institute for Vocational Education and Training. Jadi apa peranan institut ini? Institut ini adalah badan berkecuali, satu badan berkecuali yang kita anggap sebagai profesional bagi menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan polisi dan juga bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang TVET. Jadi kajian yang kita jalankan ini adalah untuk memberi input kepada mana-mana pihak untuk menggunakan findings ataupun dapatan-dapatan kajian itu bagi sama-sama meningkatkan ataupun menaikkan lagi kualiti bidang TVET di Malaysia ini. Jadi kami bukan sahaja menjalankan kajian, tetapi kita juga menjalankan kerja-kerja perundingan, kita juga menjalankan kerja-kerja latihan yang profesional dan profesional, seperti latihan-latihan upskilling dan reskilling dalam MyReVET. Jadi hasrat kami di MyReVET sebenarnya kita ingin mencapai ataupun ada tuju kami, visi-misi kami adalah untuk mencapai taraf badan penyelidikan bebas yang boleh menyampaikan suara ataupun boleh menyampaikan maklumat kepada pihak-pihak tertentu, sama ada peringkat nasional dan juga peringkat internasional. Sebenarnya kalau praktis negara-negara asing, negara-negara luar, negara maju, contoh Korea, kita ada CREVET, kita di Germany kita ada BIBB, kemudian di bawah payung badan antarabangsa iaitu UNESCO INIBOK, iaitu satu badan antarabangsa yang menjadi penyelaras kepada aktiviti TVET dan juga yang membincangkan tentang isu-isu TVET peringkat antarabangsa, dan banyak institusi-institusi yang berada di bawah UNESCO INIBOK itu bekerjasama dalam satu rangkaian untuk mencapai satu matlamat ke arah mempertingkatkan kualiti bidang TVET itu sendiri. Jadi berbalik semula kepada soalan saudara ni
Dr. Fazli tadi tentang apa itu TVET. Definisi TVET ni kita tak boleh kata ia bergantung kepada institusi, bergantung kepada agensi, tidak. Kalau kita merujuk kepada UNESCO ini, apa itu TVET? Secara keseluruhannya, TVET itu adalah satu proses ataupun satu sistem yang diwujudkan bagi membentuk ataupun bagi menyediakan individu itu dengan pengetahuan dan kompetensi ke arah suatu bidang pekerjaan. Jadi secara mudah kita kata, kita memberi latihan dan juga pendidikan kepada individu untuk mereka menuju kepada satu arah bidang pekerjaan, pada bidang-bidang pekerjaan. Jadi kalau kata pada peringkat awal tu TVET elektrik, katakan TVET elektrik kan, kalau kita elektrik, apa sebenarnya pekerjaan-pekerjaan yang berada di dalam bidang elektrik itu? Kalau nak jadi pendawai, dia akan diwujudkan pada peringkat awal, apa tugas dan peranan sebagai pendawai. Jadi dibekalkan dengan pengetahuan, dengan kemahiran ataupun kompetensi dan juga attitude, pembentukan attitude. Jadi 3 komponen ini tak boleh lari daripada bidang TVET yang diceburi. Jadi bagaimana ianya dilaksanakan, bagaimana ianya dibentuk, individu itu dibentuk sehinggalah mereka ini berjaya mencapai ataupun mendapatkan pekerjaan seperti mana yang dihasilkan. Jadi secara amnya, bidang TVET itu adalah satu proses bagi membentuk individu dalam menguasai kemahiran, pengetahuan dan juga pembentukan attitude dalam satu bidang pekerjaan. Jadi itu secara cuma apabila ianya didefinisikan oleh pelbagai pihak, kalau kita lihat di Malaysia ini uniknya 13 kementerian yang melaksanakan program TVET. Jadi kita boleh bayangkan bagaimana sifatnya, pelbagai kaedah dan cara pelaksanaan bidang kemahiran TVET ini dilaksanakan. Kemahiran Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Luar Bandar dan 13. Cuma mereka ini merujuk kepada sistem akreditasi yang berbeza, MQA di bawah Malaysian Qualification Agency dan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK. Jadi sekarang ni kita sudah ada satu sistem yang disatukan, kedua-dua badan itu disatukan, yang dipanggil sistem KOPTIPA. Jadi inilah sekarang ni panduan ataupun sistem yang kita gunakan bagi memperlihatkan gabungan kualiti di antara akademik dan juga kemahiran. Jadi bila kita sebut kemahiran, sebenarnya kita tak boleh totally kita kata kemahiran semata-mata itu TVET, tidak. Sebagai negara yang menuju ke negara maju, negara yang membangun, negara yang melahirkan tenaga kerja yang berkualiti, kita seharusnya ada gabung jalinkan di antara kemahiran dan juga knowledge ini. Jadi itulah definisi operasi yang perlu digunakan oleh pelbagai TVET providers di Malaysia ini, supaya sama-sama menuju satu arah, satu hal, iaitu melahirkan tenaga kerja yang berkualiti. Jadi itu dulu definisi tentang TVET itu. Panjang penjelasan kamu ni. Tapi yang saya dapat capture yang 3 perkara penting kalau kita katakan sebagai TVET, maksudnya ia ada kemahiran, berorientasikan pekerjaan dan juga untuk attitude, kan? Okay. So jadi kalau itu, macam mana peranan MyRevet untuk membantu ekosistem TVET ni? Okey, MyRevet seperti mana yang saya kongsikan tadi, jelaskan tadi pada peringkat awal, kita ditubuhkan, penubuhan MyRevet itu adalah untuk membantu institusi, membantu
institusi yang menjadi stakeholders kepada pelatihan-latihan TVET di Malaysia. Jadi kita menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan isu-isu berkaitan dengan TVET. Contohnya kajian polisi tentang governance, kajian polisi tentang kewangan, kajian polisi tentang bagaimana cara kita boleh meningkatkan imej TVET itu, bagaimana cara kerjasama di antara institusi pendidikan dan juga industri. Jadi itu adalah perkara-perkara yang kita laksanakan, yang kita jalankan bagi membantu pihak-pihak ini mendapat satu penyelarasan, satu kesaksamaan, ataupun kita katakan pelaksanaan itu mendapat standard. Jadi tidaklah kementerian ini melaksanakan kaedahnya begini, kementerian ini melaksanakan kaedah ini. Biarpun dia melaksanakan kaedah yang berbeza, tetapi dia perlu ada satu pegangan ataupun kita katakan satu rujukan, kan? Dan melalui kajian-kajian yang kita buat inilah yang akan membantu pihak-pihak ini dalam melaksanakan sistem pendidikan yang berkaitan dengan bidang TVET. Contohnya macam sekarang kita menjalankan satu kajian, iaitu kajian kompetensi tenaga pengajar ke arah IR 4.0. Kita tahu negara kita sekarang ni dalam proses transformasi industrinya kepada industri-industri yang berkaitan dengan revolusi 4.0. Jadi bagaimana cara kita nak melahirkan tenaga kerja yang dapat memenuhi kehendak industri dengan teknologi 4.0. So kita perlu ada institusi yang memenuhi kriteria ataupun kriteria 4.0 itu untuk mereka mengajar pelajar-pelajar penggraduan-penggraduan, supaya graduan yang keluar ini dia akan terus dapat menyesuaikan diri, mengadaptasikan kemahiran mereka ini dengan teknologi-teknologi yang telah pun ditransformkan kepada IR 4.0. Tapi proses ini sebenarnya dia memakan masa, mengambil masa, dan juga ada implikasi kos dalam pelaksanaan ini. Jadi perlu dirancang dengan betul, perlu dirancang dengan lebih berintegriti, supaya semua pihak dapat memahami dan juga menyedari tentang peranan dan juga tanggungjawab mereka ini. Okey. Mungkin kita boleh ke main topik kita hari ini adalah kita nak tahu macam mana realiti ataupun apakah yang perancangan yang akan dibawa oleh kerajaan dalam agenda untuk memperkasakan TVET, terutama sekali dalam RMK 12. Okey, ini satu topik yang mungkin kita boleh bahaskan, ya, peringkat. Sebab saya difahamkan pun perkara ini sedang dibincangkan juga di Parlimen, ya. Pelbagai isu, pelbagai perkara yang dibincangkan untuk mendapat konsen daripada ahli-ahli, daripada ahli-ahli untuk dilaksanakan. Perancangan 5 tahun 2021-2025 ini, kalau kita lihat, saya sempat meninjau beberapa aspek yang dapat saya ekstrak daripada laporan RMK 12 itu, cadangan RMK 12 itu. Dan saya boleh katakan di sini bahawa ini adalah inisiatif kerajaan bagi memastikan ekonomi negara dapat dipulihkan dan dapat dibangunkan hasrat kerajaan itu dengan lebih holistik, lebih orang kata lebih menyeluruh. Saya lihat kerajaan sangat prihatin, sehingga pelbagai pihak tidak ditinggalkan dalam cadangan tersebut. Bermula daripada masyarakat orang asli, masyarakat luar bandar, masyarakat bandar, seterusnya di peringkat tertinggi. Kesemuanya ada peranan masing-masing dan yang memastikan bahawa matlamat peningkatan ekonomi ini akan tercapai.
Jadi kesungguhan kerajaan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi ini berjalan dengan baik dan juga mampan, saya lihat perancangan penghasilan ataupun pengeluaran tenaga ataupun sumber manusia itu menjadi satu fokus penting dalam perancangan kerajaan tersebut. Jadi kalau kita lihat pelbagai cadangan telah dikemukakan dalam RMK 12 ini, iaitu diantaranya mewujudkan negara yang memenuhi keperluan industri masa hadapan, iaitu IR 4.0. Jadi prosesnya bermula daripada pendidikan lah. Jadi kalau mana-mana pun dia mesti kena merujuk kepada pendidikan. Jadi seperti mana yang kita tahu, negara untuk bermulanya pelaksanaan latihan dan pendidikan itu, daripada pandangan saya secara peribadi, jadi saya melihatnya melalui pemantauan itu, kita perlu memperbaiki struktur governance dalam pelaksanaan bidang pendidikan dan latihan vocasional ini, iaitu perlu ada badan untuk menyelaraskan pelaksanaan. Kalau kita tahu tadi, saya kata tadi kita ada 13 kementerian, ada yang kata 13, ada yang kata 11, ada yang kata 7, jadi itu bergantung kepada bagaimana ianya dilihat. Tapi ikut perincian ataupun pandangan yang telah kita jalankan, kita ada 13. Itu kata tadi dia bergantung pada definisi operasi institusi masing-masing. Kalau kita katakan itu bidang TVET, dia akan tengok apa kriteria yang ada pada bidang tersebut. Sekarang ni kita masih bercelaru sebenarnya. Kalau kita tengok, ada pihak ni kata program TVET, ada yang kata program ni TVET. Jadi masing-masing claim dia program mereka adalah program-program TVET. Apapun keselarasan itu, penjelasan itu perlu dibuat. Kita kena mantapkan dulu governance di dalam kementerian, pelbagai kementerian ini, supaya 13 kementerian ini dapat beroperasi merujuk kepada satu sistem ataupun satu rujukan. Ini penting sebab kalau kita lihat agihan kos perbelanjaan untuk melaksanakan program TVET ini diagihkan secara pelbagai, kan? Tengok mana kementerian mana yang rasa kuat ni lobby dia, dia boleh dapat. Kementerian mana yang rasa dia boleh, sebenarnya kita tak boleh begitu. Kita kena lihat benda ni supaya ianya lebih tersusun, lebih dilaksanakan mengikut keperluan dan juga mengikut bagaimana ianya boleh kita laksanakan. Kita tengok Korea. Apa fungsi CREVET? CREVET di Korea. CREVET itu adalah satu badan bebas yang menjadi suara kepada kementerian di bawah dari kepada kementerian jabat presiden, maknanya dia menjawab terus dan dia mempunyai suara untuk memberi nasihat kepada presiden, kepada kerajaan Korea tentang pelaksanaan ataupun penghasilan sumber manusia. Dan dia tidak menebelahi mana-mana kementerian, ini datangnya daripada kementerian ini datang kementerian ini, tidak. Tetapi dia sebagai badan bebas yang menjadi penasihat kepada struktur bagaimana melaksanakan program-program yang berasaskan TVET. Kita tengok dulu Korea menyusul di belakang Malaysia, maknanya kita leading in this TVET, tetapi sekarang mereka dah mendahului kita. Jadi ini satu pengajaran kepada kita bagaimana kita boleh menyusun semula, struktur governance supaya struktur ini diwujudkan secara berpusat, dan pihak dan agensi inilah, badan inilah yang akan menyelaraskan aktiviti bidang TVET ini, pelaksanaan TVET ini di negara kita. Jadi dalam RMK 12 ini, saya katakan tadi, kerajaan melihat secara menyeluruh daripada pendidikan
orang asli sehinggalah ke pendidikan tinggi, pendidikan tinggi. Jadi TVET sebenarnya saya secara peribadi, saya selalu berkongsi maklumat dan juga pengalaman bagaimana saya melihat negara maju. Amalan TVET ini telah diterapkan sejak daripada pelajar-pelajar prasekolah tingkatan ni maksud sekolah rendah naik sekolah menengah sampai makna daripada prasekolah tu dah ada elemen-elemen TVET, tapi directly dia tak sebut benda tu TVET. Contohnya macam kemahiran mengurus diri, kanak-kanak tu dalam yang umur 6 tahun tu diajar bagaimana membasuh pinggan makanan, kan, lepas makan dibasuh, kemudian dilap, dibersihkan. Itu sebenarnya budaya yang dah negara maju. Jepun sendiri kalau kita tengok, dia anak-anak dia diajar semua tu, cuci tandas, bersihkan bilik air, cuci lantai, semua tu adalah asas TVET. Itu asas TVET, maknanya dia telah melakukan proses kerja bagaimana membersih diri selepas kalau nak makan, macam mana proses penyediaan makanan. Anak-anak ini diajar bagaimana cara memasak, bagaimana cara menyediakan makanan, bagaimana selepas makan, bagaimana dibersihkan. Itulah proses kemahiran hidup, kemahiran ke diri, yang akhirnya dia boleh bawa pengalaman itu ke sekolah. Kemudian sekolah rendah, diajar lagi sedikit, menaikkan sikit lagi dia punya kemahiran itu, sehinggalah ke peringkat tinggi, ke peringkat pendidikan tinggi. Jadi seharusnya ilmu itu, pengalaman itu dibawa berterusan, dan bagaimana kita mengasingkan ataupun kita melihatkan perbandingan itu di peringkat prasekolah sampailah ke peringkat pengajian tinggi. Ini ada dalam sistem yang wujud sekarang. Cuma sistem yang wujud sekarang, saya melihat kita asingkan khusus kemahiran itu, kemahiran dengan akademik, dengan akademik, seolah-olah macam dua benda yang berbeza, TVET. Tapi TVET sebenarnya dia kandungannya itu mesti ada kandungan akademik, asas. Saya suka apabila ditanya tentang STEM, kan, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, kan, itu sebenarnya adalah komponen asas kepada pelajar yang bercadang untuk menceburkan diri di dalam bidang kejuruteraan, dalam bidang teknikal khasnya, dalam bidang teknikal. Tanpa ilmu sains, teknologi, engineering dan matematik ini, asas-asas ini, mungkin dari segi terminologi itu agak, bila dengar tu pelajar-pelajar dia kata sains, teknologi, matematik, engineering, itu yang menyebabkan pelajar-pelajar rasa fobia, bila mungkin peranan kaunselor, peranan guru untuk memastikan, menerangkan kepada pelajar tentang aplikasi ataupun perlunya ilmu ini dipelajari dahulu, untuk kita gunakan di masa hadapan. Kadang-kadang pelajar ni dia tak faham kenapa aku kena belajar ni, kenapa kena belajar ni, kan, kenapa kena belajar trigonometri, kenapa kena belajar ni, kan. Dia tak nampak dekat mana aplikasi ni. Apabila dia telah pergi ke peringkat yang lebih tinggi, baru dia rasa macam kalau dulu aku belajar ni dah tak masalah. Kita jangan momok-momokkan dengan pelajar ini, matematik ni susah, sains ni susah. Kalau kita nak masuk bidang ni, kita tak belajar matematik pun tak apa, kita belajar sains saja. Mentaliti itu sebenarnya kita kena kikis daripada peringkat awal lagi, dari peringkat awal lagi. Dan peranan guru-guru sepatutnya lebih kena proaktif, memastikan bagaimana cara nak menarik perhatian pelajar-pelajar ini untuk memahami ataupun mempelajari sains dan matematik. Itu yang sangat penting. Dan saya lihat ada inisiatif kerajaan dalam memantapkan STEM, dalam RMK 12 ini,
dan saya nampak itu satu inisiatif yang baik. So bagaimana ianya dilaksanakan, saya pasti dah ada pihak-pihak yang telah meletakkan perancangannya dalam RMK 12. Okey Prof. Tapi kita untuk kita lihatlah keadaan semasa kan. Saya rasa masih lagi bidang TVET ni dianggap macam second class oleh pihak masyarakat kita. Jadi apa pandangan Prof, kita macam mana kita boleh ubah persepsi ni? Pertama sekali, saya sangat tidak bersetujulah sekiranya kita mengatakan pelajar-pelajar TVET ini adalah pelajar-pelajar yang tercicir, pelajar-pelajar yang tercicir. Banyak institusi-institusi ataupun stakeholders kita, kementerian, pelbagai kementerian sepatutnya melihat bidang TVET ini bukan pilihan kedua, bukan pilihan kedua. Cuma dia telah meletakkan kita ada choice dekat situ, ada pilihan. Jadi kalau kita tengok dalam Malaysian Qualification Framework juga, kerangka pendidikan Malaysia, ada dua pilar, akademik dan TVET, akademik dan TVET. Kita kena letakkan kedua-dua ini sebagai pilar utama. Jadi kita jangan katakan kalau kau tak boleh pergi akademik, kau pergi TVET. Bukan itu alasannya, tidak. Tapi kita jadikan dia sebagai dua-dua itu sebagai pilar utama. Cuma dari segi pelaksanaan mungkin akta telah membataskan bahawa bidang TVET ini, bidang kemahiran ini dia punya pencapaian hanya setakat level tahap 5 sahaja. Selepas tahap 5 dia berpindah masuk ke pilar akademik. Itu juga ada justifikasi dia, sebab lagi tinggi pendidikan kita itu, komponen dalam agihan knowledge, skill dan attitude ini telah berubah, yang mana bila dia pergi kepada pilar ni lebih tinggi, penggunaan kognitif itu lebih tinggi berbanding dengan hands on. Jadi di peringkat bawah itu, peringkat 1, 2, 3, 4, 5 itu telah diterapkan dengan kemahiran ataupun fundamental kompetensi yang boleh digunakan pakai sebagai bekalan untuk dia pergi ke peringkat yang lebih tinggi, peringkat ke-6, tahap 6, 7 dan juga 8 PhD master. Jadi kita tak boleh, masyarakat sekarang ni, saya secara peribadi menyeru kepada semua masyarakat, jangan wujudkan lagi sentimen TVET ni kelas kedua, ini budak cicir ni, ini grup kumpulan budak-budak yang malas belajar. Hilangkan persepsi itu, terus maju, terus tingkatkan motivasi mereka ini bahawa bidang TVET ini adalah bidang yang seiring dengan bidang akademik. Cuma dia punya pencapaiannya itu ataupun tahap pelaksanaannya adalah sampai ke tahap 5. Ramai daripada mereka yang menceburi bidang TVET ini sebenarnya apabila dia telah menguasai bidang TVET, dia telah mula bekerja, wujud kesedaran kepada diri mereka untuk dia meneruskan pelajaran sebagai dia punya kepuasan diri. Kepuasan diri ramai yang saya lihat melalui pemantauan saya dan juga rakan-rakan, ada pelajar-pelajar TVET yang dah bekerja sekarang ni berminat untuk terus sambung belajar. Jadi secara tak langsung kita nampak kesedaran dia apabila dia sudah mencapai tahap sebenarnya duration ataupun ruang kita bekerja itu sampai satu tahap tu kita dah saturated, kita dah kerja everyday, we are doing the same thing, kita buat benda yang sama, sampai satu masa kita rasa kenapa kita nak tambah ilmu. So masa itulah dia akan berfikir untuk dia tambah ilmu untuk kepuasan diri. Jadi bidang TVET ini bukan kita katakan laluan kedua, bukan laluan pilihan, tetapi dia sebagai kita boleh katakan laluan perdana juga, cuma kaedah pelaksanaannya berbeza. Dan saya kena sarankan dekat sini pelajar-pelajar yang berada di peringkat rendah ataupun yang masih lagi di bangku sekolah,
Jangan jadikan alasan malas nak belajar matematik, malas nak belajar sains, malas nak belajar. Bukan itu isunya, dan guru-guru diminta, guru-guru khasnya guru-guru kaunseling dapat sampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar dengan jelas tentang fungsi dan juga peranan TVET itu. Dan TVET sekadar terminologi yang kita gunakan untuk kita meletakkan dia itu di dalam satu ruang ke arah mempersiapkan mereka ke arah kerjaya masa hadapan. Okey bro. Ada satu soalan daripada penonton ni. Ditanyakan bahawa apakah peranan MyRivet dalam memulakan langkah membawa TVET kepada anak muda daripada kalangan B40, anak orang asli dan anak-anak luar bandar, supaya golongan ni pun boleh gunakan skill ataupun kemahiran untuk menjana pendapatan. Betul, saya setuju tu. Seperti mana yang saya kata tadi, peranan kita di sini adalah untuk menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan isu-isu ataupun berkaitan dengan agenda TVET. Ia juga akan menyentuh beberapa polisi ataupun garis panduan dalam pelaksanaan bidang TVET. Jadi dalam RMK 12 ini jelas dinyatakan kat sini bahawa satu perancangan telah dirancang, satu program telah dirancang untuk menyampaikan ilmu TVET ini kepada golongan ataupun masyarakat orang asli. Saya nampak dekat situ sebenarnya mengikut kajian-kajian yang telah dijalankan oleh berada daripada beberapa universiti yang telah saya baca, mereka telah mula turun ke masyarakat orang asli ini bagi mengenal pasti kompetensi apa yang boleh diperoleh dan kompetensi apa yang sesuai untuk mereka amalkan, praktikkan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Jadi di antaranya adalah kompetensi ataupun proses menghasilkan produk-produk hutan, Sebenarnya yang ini kalau dilihat, dia punya proses kerja dia yang perlu dilalui, ada kemahiran yang perlu dipelajari sebelum mereka ini dapat menggunakan kemahiran mereka itu untuk mewujudkan perusahaan. Sebenarnya kalau di dalam masyarakat orang asli, masyarakat di luar bandar itu, kewujudan industri kecil itu mudah kita bentuk, kita wujudkan, dan kita sebenarnya mempunyai advantage atau kelebihan apabila kita boleh menggunakan sumber tenaga yang berada di keliling kita berbanding dengan ramai anak muda sekarang yang berkunjung ke bandar untuk mencari pekerjaan. Sebenarnya kalau kita lihat negara kita ini, kita ada persaingan dengan tenaga warga asing, dengan warga asing, sebab industri-industri banyak mengambil kesempatan, maksud saya menggunakan sumber tenaga asing sebagai kita katakan sumber tenaga yang murah, yang mereka akan terus menggunakan sumber tenaga ini. Sebab banyak alasan ataupun faktor yang boleh kita perhalusi, tapi mungkin bukan di sinilah untuk saya ceritakan tentang itu. Sebab topik itu banyak benda yang kita boleh kaitkan dan kita boleh tu. Jadi saya setuju tadi kalau peranan MyRivet menjalankan kajian, tetapi dalam yang sama kalau perlu memerlukan latihan dan juga tunjajah, kita juga boleh berperanan sebagai penyelaras dan juga membantu dari aspek latihan dan juga amalan TVET itu sendiri. Okey, cukup banyak yang Prof jelaskan pasal TVET hari ini. Jadi mungkin kita ke soalan terakhir lah. Apa saranan ataupun pandangan Prof untuk kita tambah baik pendidikan TVET di Malaysia ni? Yang perkara yang pertama yang harus kerajaan tekankan di sini ataupun kerajaan perlu lihat sini adalah mewujudkan badan yang boleh menyelaraskan pelaksanaan latihan dan pendidikan TVET ini di
Malaysia. Saya difahamkan kita telah pun ada Majlis Tibet Negara, Majlis Tibet Negara yang mana dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam struktur itu. Dan juga dua pengerusi kerja, iaitu di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Sumber Manusia. Dekat sini masih lagi untuk mereka, dan juga dianggoti oleh 13 sehingga ada 13 kementerian yang lain dalam di bawah Majlis Tibet Negara itu. Fungsi Majlis Tibet Negara ini adalah untuk memastikan ada 6 isu yang dibincangkan ataupun diletakkan sebagai komponen sebagai perkara yang perlu diatasi, iaitu governance, keuangan, branding, Tibet branding, kemudian image, bagaimana meningkatkan image, betul lah, ada 6, mungkin saya tak. Jadi yang ini dulu sepatutnya kerajaan pastikan bahawa majlis Tibet Negara ini berfungsi dan mempunyai otoriti untuk memutuskan ataupun untuk meletakkan, mewujudkan polisi-polisi yang berkaitan dengan pelaksanaan. Jadi di sinilah sebenarnya peranan MyRibet untuk bersama-sama dengan majlis ini, menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan polisi dan melihat ataupun membantu pihak Majlis Tibet Negara untuk menentukan hala tuju Tibet Malaysia. Saya pernah berkongsi dalam satu penulisan akhbar, dalam akhbar yang mengatakan Tibet kita perlu ikut jenama kita. Tibet kita perlu ikut jenama kita. Kita perlu ada image sendiri, kita perlu ada kita punya branding sendiri, dan juga kita perlu ada sistem kita sendiri supaya bersesuaian dengan ekosistem yang wujud yang ada di Malaysia ini. Kita tengok ada 1256 institusi Tibet awam dan swasta di negara kita. 1256 ini beroperasi mengikut cara ataupun sistem akreditasi yang berbeza. Yang awamnya mengikut sistem MQA, yang swastanya banyak kepada sistem Jabatan JPK, Jabatan Pembangunan Kemahiran, yang melaksanakan sijil kemahiran Malaysia tahap 1, 2, 3, 4, 5. Tapi alhamdulillah sekarang kita telah merujuk kepada sistem yang dipanggil KOPTIPA. Jadi ini satu usaha yang sangat baik yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk menyatukan dua sistem. Ialah macam kalau nak orang kata dua kita satukan dan bermadu, itu lebih baik daripada kita bergaduh sesama. Jadi itu suasana yang tidak sihat kalau kita tu. Jadi badan penyelarasan inilah yang akan membantu pihak kerajaan untuk menentukan bagaimana ini boleh dilaksanakan. Jadi kita dah dalam RMK 12 tu saya lihat lebih 154 terminologi Tibet itu diguna pakai dalam keseluruhan itu. Jadi setiap satu tu ada fungsi dan peranannya yang kita lihat mampu untuk dilaksanakan secara realitinya kalau kita mempunyai sistem governance yang mantap. Dan satu lagi sebelum saya terlupa selaras ekoran daripada keadaan negara kita, bukan negara kita saja, dunia dengan pandemiknya. So kita sebenarnya berhadapan dengan post pandemic, pendidikan Tibet post pandemic. Apa itu pendidikan Tibet post pandemic? Apabila kita tidak boleh dalam bidang Tibet ni, komponen yang paling penting adalah komponen psikomotor itu sendiri. Kita perlu melaksanakan sendiri bagaimana kerja-kerja hands on itu perlu dilaksanakan. Tapi kita bantut dekat situ sebab kita tak dapat nak laksanakan secara fizikal.
Jadi inilah masanya untuk kita mewujudkan situasi untuk membantu graduan-graduan kita, khasnya pelajar-pelajar dan juga graduan-graduan kita dengan kaedah yang lebih sesuai dengan keadaan, iaitu kita menggunakan kaedah hybrid. Wujudkan ekosistem pendidikan secara digital dan dibantu dengan kemudahan fizikal yang semampunya. Jadi ini sebenarnya sudah menjadi trend, bukan sahaja trend di Malaysia, trend antarabangsa. Perkara ini telah banyak diceritakan di peringkat UNESCO UNIWOC. Negara-negara di bawah UNESCO UNIWOC itu 200 negara lebih. Jadi berbincang bagaimana pendidikan teknikal dan vocational ini boleh dilaksanakan dalam situasi post-pandemic ini. Kita sebenarnya di Malaysia ini hanya 2 sahaja ada pusat UNESCO UNIWOC itu, networking itu. Satu di Jabatan Pembangunan Pengurusan Politeknik dan juga College Community, dan satu lagi di UTHM. Dua ini adalah center UNESCO UNIWOC yang boleh membantu negara menyampaikan maklumat, menyuarakan hasrat kita di peringkat dunia, iaitu UNESCO UNIWOC, dalam membantu memberi idea dan juga mendapatkan idea-idea bagaimana pendidikan Tibet ini boleh dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jadi kita sebenarnya ke arah pembentukan masyarakat digital. Masyarakat digital itu yang kita katakan masyarakat digital. Apa itu masyarakat digital? Saya ingat saya tak boleh nak cerita kat sini lebih detail. Mungkin kita ada siri yang kedua, yang ketiga nanti, dan saya akan kongsikan bagaimana masyarakat digital ini membantu meningkatkan kompetensi kita dalam bidang teknikal dan vocational di negara ini. Jadi saya ingat itu saja yang dapat saya kongsikan. Okey, terima kasih Prof. Saya rasa memang banyak betul kali ni, walaupun first time kita baru buat. Saya rasa ramai yang mendapat manfaat daripada apa yang Prof kongsikan. So terima kasih banyak-banyak. Jadi kepada semua, terima kasih kerana menonton, dan kita akan adakan lagi beberapa series lagi seperti ini. So nantikan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.